Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar channel Malam Mistik, kisah pada malam ini datangnya daripada Ain Najwa. Masih ingatkah lagi kisah unit forensik? Dan ini adalah sambungan daripada kisah unit forensik. Kali ini kisah bertajuk Insan Terpilih. Setelah 3 minggu Fikri menjadi pembantu perawatan, dirinya sudah lali dan menjadi biasa dengan gangguan yang dialaminya. Dengan berbekalkan ayat pendinding, Fikri tidak ragu-ragu untuk menjalankan tugasannya. Pernah suatu hari, sewaktu dia baru saja habis bertugas, sesuatu telah mengikutnya pulang ke rumah, membuatkan bulu romanya meremang sepanjang jalan. Malam itu, Fikri baru saja selesai membantu Dr. Alif menguruskan satu mayat seorang wanita yang sudah tua usianya. Mayat itu telah dijumpai mati secara mengejut di rumahnya. Seperti biasa, Fikri akan mengambil mayat dari truk polis yang membawa mayat ke unit forensik. Sewaktu ingin mengeluarkan mayat dari truk tersebut, Fikri sudah merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Tidak mahu berfikir yang bukan-bukan, Fikri membantu pegawai polis mengangkat mayat tersebut. Berat. Ya Allah, beratnya. Ya, mayat wanita itu sungguh berat untuk dikeluarkan. Tidak terdaya rasanya untuk mereka berdua mengangkat mayat tersebut. Kenapa berat semacam pula dah ni? Tadi elok je diorang angkat bawa masuk dalam lori ni, rungut Sarjan Adib. Tak apa Sarjan, Sarjan tunggu sini jap. Saya pergi panggil Akram, kata Fikri tenang. Fikri masuk ke dalam unit forensik untuk mencari Akram. Puas dia mencari di serata tempat, namun kelibat Akram masih tidak kelihatan. Telefon bimbit dikeluarkan dari poket seluar, lalu dia menghubungi Akram. Halo, Assalamualaikum. Kau kat mana? Tanya Fikri. Aku kat kafe ni, minum-minum kejap. Kenapa? Balas Akram. Kau ni time-time macam ni lah nak minumnya. Waktu kerja ni Dol, ada mayat ni Sarjan Adib hantar. Tapi ada masalah sikit. Kau datang sini cepat, kata Fikri. Alah, masalah apa pula? Aduh. Okeylah, aku datang sekarang, jawab Akram lalu mematikan talian. 10 minit kemudian, muncul Akram di unit forensik tu. Dia mempercepatkan langkahnya menuju ke arah Sarjan Adib dan Fikri yang sedang menantinya sedari tadi. Ada masalah apa pula ni? Soal Akram. Tak tahulah pasal apa, berat sangat pula mayat ni. Tak daya saya dengan Fikri nak angkat bawa keluar. Tadi masa kat sana, diorang angkat okey je saya tengok, adu Sarjan Adib. Akram menjadi hairan dengan apa yang didengarnya, lalu dicubanya untuk mengangkat mayat wanita tersebut. Langsung tidak bergerak mayat tu. Memang terlalu berat. Pelik Akram jadinya. Ni mesti ada benda dia buat masa hayat dia ni, kata Akram selamba.
Tak baik mengata orang yang dah tak ada ni. Itu antara dia dengan Allah. Kita yang hidup ni, doa yang baik-baik aja lah untuk dia, balas Fikri. Akram memanggil 3 lagi pembantu perubatan lelaki untuk membantu mereka membawa turun dari truk polis tersebut. Kini, ada 6 orang lelaki kesemuanya untuk membantu mengeluarkan mayat wanita itu. Tetapi tetap juga tidak berjaya. Dah 6 orang pun tak boleh juga. Pelik betul lah, omel Akram. Macam ni lah. Apa kata kita berdoa? Kita minta pertolongan Allah supaya urusan kita dipermudahkan, kata Sarjan Adib, lalu menadah tangan dan berdoa. Usai membaca doa dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mereka berenam cuba mengangkat semula mayat itu dan dengan izin Allah, mayat itu tidak berat lagi. Dengan sekali percubaan, mereka berjaya membawa keluar dari truk polis. Alhamdulillah, kata Fikri. Mayat wanita itu diusung masuk ke dalam bilik bedah. Akram dan Fikri mula menyediakan perkakas sementara menunggu kedatangan Dr. Alif. Manakala Sarjan Adib sudah meminta diri terlebih dahulu dan menyerahkan segala rekod peribadi mangsa untuk diberi kepada Dr. Alif. Fikri mengambil rekod peribadi mayat. Tertera nama dan umurnya. Umurnya 80 tahun, berasal dari Kelantan dan kini menetap di Kuala Lumpur. Status perkahwinannya adalah seorang janda. Mungkin wanita ni meninggal akibat sakit jantung atau sakit tua, fikir Fitri. 15 minit kemudian, Dr. Alif masuk ke dalam bilik bedah dan bersiap sedia untuk membuat pembedahan. Dr. Alif mengambil fail mayat dan membacanya. Seketika kemudian, sarung tangan dicapai dan meletakkan kembali fail mayat di tepi. Perlahan-lahan, Dr. Alif membuka beg hitam mayat. Fikri dan Akram yang membantunya malam itu menanti dengan penuh sabar. Apakah rupa mayat di sebalik beg hitam itu nanti? Pelbagai persoalan bermain di fikiran mereka. Terbuka saja beg hitam itu, terpaku Fikri, Akram dan Dr. Alif jadinya apabila melihat keadaan mayat wanita itu. Wanita yang berusia 80 tahun tetapi wajahnya seperti baru berusia 30-an. Agak mustahil jika laporan dari pihak polis adalah tidak benar. Fikri menyentuh dan memerhatikan setiap inci wajah wanita itu. Sangat cantik, seperti tidak dimamah usia. Fikri seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Doktor, saya rasakan mesti wanita ni ada amalkan ilmu hitam masa dia hidup. Tak pun pakai susuk ke? Mustahil lah umur 80 tahun tapi muka masih nampak muda, kata Akram celupa. Kamu ni Akram, jangan buat andaian kalau tak tahu. Kita buat je kerja kita. Tak baik mengata orang yang dah tak ada ni, balas Dr. Alif. Tanpa membuang masa, Dr. Alif mengarahkan Akram dan Fikri untuk memandikan mayat terlebih dahulu. Pakaian mayat dibuka satu persatu. Kemudian, mereka memulakan sesi postmortem terhadap mayat. Fikri merenung wajah mayat wanita di depannya dengan 1000 persoalan dan dengan tiba-tiba mata mayat wanita itu terbuka. Terkejut bukan kepalang Fikri melihat pandangan matanya yang tajam merenung tepat ke arah Fikri. Dengan tangan yang tergetar-getar, Fikri menutup semula mata mayat itu. Akram,
"Bawa barang peralatan ke sini," kata Dr. Alif. Dengan pantas, Akram mengambil peralatan bedah dan diletakkan di sebelah Dr. Alif. Dengan lafaz Bismillah, Dr. Alif mula membelah bahagian perut mayat. Tiba-tiba datang satu bau yang sangat busuk menyengat ke dalam rongga hidung Fikri. Akram dan Dr. Alif, mereka berpandangan dari mana datangnya bau busuk tu. Sambil menahan nafas, Fikri membantu Dr. Alif mengelak dan melihat belahan perut mayat tersebut. Sekali lagi Fikri terkejut kerana organ dalaman wanita itu sudah membusuk dan terdapat ulat-ulat di dalamnya. Sepanjang 3 minggu bekerja di unit ini, baru pertama kali dia melihat mayat yang sebegini. Dr. Alif meneruskan pekerjaannya. Dia memeriksa di setiap inci dalaman tubuh mayat itu. Tiba di bahagian kanan badan, Dr. Alif merasakan sesuatu benda tajam di dalamnya. Dengan perlahan, Dr. Alif mencungkil benda tajam tu keluar dan kelihatan satu jarum emas kecil berjaya dikeluarkan. "Kan saya dah kata, mayat ni pakai susuk," kata Akram celupa. Pap! Tiba-tiba, lampu terpadam. Jantung Fikri mulai berdegup kencang. Bulu rumunya meremang dan dia dapat merasakan ada seseorang sedang memerhatikan mereka ketika itu. "Hei, itulah kau, Am. Mulut celupa sangat," kata Fikri berbisik. Sedang Akram meraba-raba mencari suis lampu untuk dibuka semula, tiba-tiba terdengar suara wanita ketawa di dalam bilik bedah itu, membuatkan langkah Akram terus terhenti. "Ya Allah, siapa pula menghilai itu?" soal Akram. 5 minit mereka bergelap. Kemudian lampu menyala kembali dan hampir saja gugur jantung Fikri saat itu apabila melihat mayat wanita tadi sudah duduk tegak sambil memandang ke arahnya. Dr. Alif menyuruh Fikri bertenang dan mereka mulai membaca ayat suci Al-Quran supaya tidak diganggu dan dipermudahkan segala urusan mereka. Selesai bacaan doa, Dr. Alif mengarahkan Fikri supaya membaringkan semula mayat tersebut. Urusan pembedahan berjalan dengan lancar. Dr. Alif mengarahkan Fikri dan Akram membersihkan mayat dan membungkus mayat wanita tersebut dengan sempurna. Walaupun telah dimandikan dengan bersih, badan wanita tersebut masih mengeluarkan bau yang sangat busuk. Sambil menahan nafas, Fikri dan Akram melakukan tugas mereka. Selepas meletakkan mayat di dalam peti dan mencuci bilik bedah tersebut, bergegas mereka keluar dan menuju ke tandas. Mereka termuntah akibat bau busuk dan melihat isi perut yang sangat mengerikan tadi. Malam ini merupakan malam yang paling panjang sesi pembedahan dilakukan. Fikri mencuci wajahnya beberapa kali di sinki sambil menundukkan kepalanya. Sewaktu kepalanya diangkat semula, dia melihat dari cermin mayat wanita tua tadi sudah berdiri tegak di belakangnya. Astaghfirullahalazim! Segera Fikri menoleh untuk melihat. Ternyata tiada sesiapa di belakangnya saat itu. Fikri bergegas keluar dari tandas dan meninggalkan Akram seorang diri di dalam tandas. Dia menuju ke pejabat untuk berjumpa dengan Dr. Alif dan ingin meminta diri untuk pulang.
Ini adalah kisah daripada Akram ya. Akram keluar dari tandas dan mencari-cari kelibat Fikri. Namun tidak kelihatan bayang Fikri pun waktu itu. Fikri? Hei! Fik! Fikri! Kakinya melangkah pantas menuju ke pejabat Dr. Alif. Fik dah balik ke doktor? Tanya Akram. Dia balik dulu katanya. Saya pun nak balik dah ni. Kamu tak nak balik ke? Jawab Dr. Alif. Cepatnya digerak. Doktor baliklah dulu. Kejap lagi saya balik. Nak periksa bilik-bilik itu dulu, balas Akram. Dr. Alif hanya menganggukkan kepalanya saja. Selesai berbual dengan Dr. Alif, Akram masuk semula ke dalam bilik bedah untuk memastikan keadaan dalam bilik itu bersih dan kemas. Kemudian, dia melangkah masuk ke dalam bilik mayat pula untuk memeriksa keadaan di dalam bilik itu. Matanya tertancap pada peti mayat wanita yang baru mereka uruskan tadi. Ianya sedikit terbuka dan mayat itu terkeluar dengan sendirinya. Hairan Akram jadinya kerana dia pasti sebelum meninggalkan peti mayat itu, ianya sudah dikunci dan ditutup rapi. Kakinya melangkah menuju ke peti tersebut untuk menutupnya kembali. Berkali-kali Akram cuba menolak mayat itu masuk ke dalam peti semula. Namun, ianya sangat berat dan tidak mampu Akram untuk melakukannya seorang diri. Sedang dia berusaha untuk menolak masuk mayat tersebut, lampu di dalam bilik itu berkelip-kelip dan tiba-tiba saja pintu tertutup dengan sendirinya. Tidak semena-mena, Akram merasakan ada seseorang telah berpaut pada kakinya. Berat sungguh dia merasakan saat itu. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman bekerja di unit itu, Akram tidak menjadi panik. Sebaliknya, dia cuba untuk bertenang. Perlahan-lahan, dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Alangkah terkejutnya dia tatkala itu apabila melihat seorang wanita tua berwajah hodoh sedang berpaut pada kakinya. Akram menarik nafasnya dalam-dalam dan mulai membaca ayatul kursi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai membaca, Akram dapat menggerakkan kakinya semula. Cepat-cepat dia memasukkan mayat wanita itu dan segera menutupnya. Akram berjalan menuju ke pintu dan sekali lagi dia terdengar suara wanita mengilai di dalam bilik itu. Lampu masih lagi berkelip-kelip. Akram mencari dari mana datangnya suara itu. Sekeliling bilik direnungnya dan tiada penampakan apa-apa di matanya. Pantas dia membuka pintu dan meluru keluar dari bilik mayat tersebut. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku, katanya di dalam hati sambil mulutnya berzikir. Di luar bilik mayat, waktu Akram hendak mengunci pintu, dari ekor matanya, dia terasa seperti ada sesuatu sedang merenungnya, berdekatan dengan pejabat Dr. Alif. Akram menoleh kepalanya secara perlahan dan melihat apakah yang sedang merenungnya itu. Allahu Akbar! Akram terjerit kecil. Wanita tua yang memaut kakinya tadi sedang memandangnya dalam posisi merangkak, di mana badan dan kepalanya mendongak secara terbalik. Wanita itu menyeringai
dan mengeluarkan bunyi yang menyeramkan. Perlahan-lahan dia merangkak untuk menghampiri Akram. Tanpa menunggu lama lagi, Akram terus membuka langkah 1000 meninggalkan kawasan itu. Walaupun sudah berkhidmat lama di unit itu, hatinya tetap sedikit goyah apabila diganggu dengan makhluk yang sebegitu rupa. Ini adalah kisah daripada Fikri. Sewaktu keluar dari pekarangan hospital, Fikri tidak merasakan sesuatu yang aneh dan dia meneruskan perjalanannya seperti biasa. Tiba saja di simpang jalan rumahnya, Fikri merasakan seperti ada seseorang sedang duduk di tempat duduk belakang motosikalnya. Jantungnya berdegup laju waktu itu dan tidak berani untuk dia melihat cermin sisi motornya. Dengan tangannya terketar-ketar, Fikri memandu motosikalnya tanpa menoleh ke belakang. Ayat pendinding penemannya sepanjang jalan itu dibaca. Tiba saja Fikri di rumah, Fikri bergegas membuka pintu dan menguncinya semula. Ibunya yang baru bangun dari tidur menegur Fikri. "Allah, Fik! Apa yang bau hamis sangat ni badan kamu?" soal Sidah sambil menutup hidungnya. "Biasalah Bu, nama pun kerja dengan mayat kan?" balas Fikri tersenyum. Busuk sangat ni. Selalu tak macam ni," kata Sidah lagi. Fikri nak mandi lah ni Bu," jawab Fikri lembut terus menuju ke biliknya. "Fik, baju tu nanti letak luar bakar je, tak payah pakai dah. Takut ada yang mengikut ke apa nanti," pesan Sidah sebelum Fikri hilang dari pandangan matanya. "Baiklah Bu," jawab Fikri. Fikri masuk ke dalam biliknya dan meletak beg sandangnya. Kemudian tangannya mencapai tuala untuk ke bilik mandi. Sewaktu hendak melangkah keluar dari biliknya, tiba-tiba dia merasakan ada hembusan halus di telinga kanannya. Serta-merta bulu romanya meremang waktu tu. Fikri merasakan ada sesuatu yang sedang mengikurinya sehingga ke rumah. Fikri tidak menghiraukannya. Segera dia membersihkan dirinya dan meletakkan pakaiannya di luar rumah. Sementara menunggu azan subuh berkumandang, Fikri duduk di dapur sambil menghirup kopi panas yang baru dibuat oleh ibunya tadi. Kepalanya asyik memikirkan tentang kejadian tadi, mayat wanita tua yang berada di dalam bilik bedah tadi. Sedang dia termenung mengingati kejadian tadi, dalam samar-samar cahaya dari luar, Fikri melihat ada seorang wanita tua berdiri di pintu dapurnya. Sungguh Fikri kenal dengan wajah itu. Itu adalah wanita tua yang berada di dalam bilik bedah tadi. "Ya Allah, sampai ke rumah kau ikut aku," kata Fikri di dalam hati. Fikri bangun dari duduknya dan masuk ke bilik mandi untuk mengambil wudhu. Beberapa minit kemudian, bergegas dia keluar dan menuju ke biliknya. Dilihatnya sekilas tempat wanita tua itu berdiri tadi. Namun wanita tua itu telah tiada. Fikri duduk di atas tikar sejadah untuk menunggu azan subuh. Tiba-tiba dia terdengar tingkap biliknya seperti dicakar-cakar dari luar. Bunyi cakaran semakin kuat kedengaran, diikuti dengan bunyi tangisan yang mendayu-dayu.
bukan semula barang yang kau ambil dariku. Kata suara itu berulang kali. Barang? Barang apa pula? Soal Fikri sendiri. Lama dia termenung untuk mengingatinya semula. Allahu Akbar. Baru dia teringat yang Dr. Alif ada mengeluarkan satu jarum emas kecil dari tubuh wanita tua itu. Adakah itu barang yang dimaksudkannya tadi? Kata Fikri sendiri lagi. Akhirnya, azan subuh berkumandang. Fikri bersiap-siap untuk menunaikan solat. Dibiarkan saja suara tangisan di luar biliknya menghilang, ditelan oleh alunan suara azan. Keesokan malamnya, Fikri telah bersiap sedia untuk ke tempat kerja. Sebelum sampai ke hospital, Fikri singgah di gerai Kak Ani untuk membeli Nescafe tarik minuman kegemarannya. Sedang dia menunggu airnya siap, dia melihat seorang lelaki tua sedang mundar-mandir di tepi jalan. Dengan hujan yang renyai-renyai ketika itu, tidak sampai hati Fikri membiarkan saja lelaki tua itu lalu. Dia membuat keputusan untuk mendekati lelaki tua itu. Pakcik? Pakcik tunggu siapa? Rumah pakcik kat mana? Tanya Fikri. Nak, boleh hantarkan pakcik ke hospital tak? Ada kematian ni nak. Pakcik nak naik bas, duit tak ada, kata lelaki tua tu tanpa membalas soalan Fikri. Brip. Telefon bimbit Fikri berbunyi. Fik, kat mana? Ada mayat ni nak di postmortem, soal Akram. Aku on the way lah ni. Tapau air kejap. 15 minit lagi aku sampai lah, balas Fikri lalu mematikan talian. Fikri menoleh ke arah lelaki tua itu kembali. Terbit rasa kasihan terhadap lelaki tua di depannya itu. Umur mungkin dalam lingkungan 70 tahun lah. Kakinya juga kelihatan sedikit tempang, menyukarkan untuk dia berjalan tegak. Pakcik tadi datang dengan siapa? Macam mana boleh ada kat sini? Soal Fikri lagi. Pakcik tadi datang dengan kawan, tapi kawan dah pergi dulu. Terpaksalah pakcik cari orang lain nak tumpang. Boleh tak anak tumpangkan pakcik pergi hospital? Pakcik nak terus pergi ke bahagian mayat di bedah siasat tu. Terang lelaki tua tu panjang lebar. Boleh pakcik, tapi helmet saya ada satu je lah pula. Kejap lah, saya tanya akak kedai tu kalau dia ada helmet lebih, balas Fikri. Akhirnya, Fikri telah menumpangkan lelaki tua tersebut ke hospital. Dalam perjalanan tu, mereka berbual-bual kosong. Sampai saja di tempat letak motosikal, seperti biasa, Fikri akan mengunci rapi motornya sebelum menuju ke bahagian bilik bedah. Bahagian bilik bedah dekat sana pakcik. Kebetulan saya bekerja sebagai pembantu perawatan kat situ. Siapa yang meninggal pakcik? Saudara terdekat pakcik, kata lelaki tua tu perlahan. Oh, ya ke? Jangan-jangan mayat yang nak dibedah malam ni saudara pakcik tak? Nak, terima kasih ya dah tolong hantarkan pakcik ke sini. Kalau anak tak ada, tak tahulah pakcik nak minta tolong siapa. Tak ada masalah pakcik. Lagipun tempat tuju kita sama. Tak salah saya tolong pakcik. Nanti balik macam mana pakcik? Pakcik balik mana? Jauh pakcik nak balik ni nak. Nanti keluarga pakcik datang jemput dekat sini lah. Terima kasih sekali lagi ya. Kamu jaga diri baik-baik ya. Yelah pakcik. Pakcik duduk dekat sini dulu sementara tunggu keluarga lain sampai ya. Saya nak kena masuk bilik bedah dah ni. Baiklah nak. Terima kasih. Fikri berlalu sambil tersenyum ke arah lelaki tua tersebut. Entah mengapa hatinya menjadi sayu apabila melihat air muka lelaki itu. Masuk saja dalam bilik bedah. Akram dan Dr. Alif sudah bersedia memakai pakaian khas dan bersedia untuk memulakan tugasan. Fikri juga sudah siap memakai pakaian khas. Dia mendekati beg mayat lalu membukanya. Fikri
terkesima apabila melihat mayat yang terbujur kaku di depannya itu adalah lelaki tua yang telah ditumpangkan olehnya untuk ke sini, dan dia berada di luar sekarang, sedang menunggu. Pantas kaki Fikri melangkah menuju ke pintu. Fikri keluar mencari lelaki tua itu. Ternyata lelaki tua yang disuruh duduk atas kerusi tadi sudah tiada. Puas Fikri mencari merata tempat, namun tetap tiada. Pakcik! Pakcik ada nampak tak seorang lelaki tua keluar dari hospital ni? Dia pakai baju warna kuning. Alah, yang datang dengan saya tadi. Pakcik nampak kan dia tumpang saya tadi? Soal Fikri kepada Pakcik Gad. Hah? Lelaki tua? Pakcik tak nampak sesiapa pun yang keluar. Masa kamu datang tadi pun mana ada kamu tumpangkan sesiapa? Kamu seorang je yang masuk tadi Pakcik nampak. Tapi Pakcik hairan juga sebab tengok kamu bercakap seorang-seorang. Pakcik ingat kamu bercakap dengan telefon. Malas nak tegur kamu. Terang Pakcik Gad tu panjang lebar. Tak ada Pakcik. Pakcik tak nampak lelaki tua yang dengan saya tadi? Soal Fikri yang sudah mula meremang bulu romanya. Tak ada. Buat apa Pakcik nak menipu? Jawab Pakcik Gad bersungguh. Tak apalah Pakcik. Terima kasih ya. Balas Fikri dan terus berlalu dari pondok Gad tu. Pelbagai persoalan bermain di fikirannya waktu itu. Sukar untuk dipercaya yang dia telah menumpangkan orang yang telah tiada di dunia ini lagi. Dengan langkah yang lemah, Fikri masuk semula ke dalam bilik bedah. Menggigil kakinya apabila melihat mayat tu. Hei, kau ni dah kenapa? Yang kau main keluar je tadi dah kenapa? Aku baru lepas jumpa pakcik ni tadi, siap sembang lagi dengan dia. Kau okey tak ni? Aku okey. Nanti dah settle semua, aku cerita kat kau lah apa yang jadi. Sepanjang urus mayat lelaki tua tersebut, Fikri merasa seram sejuk dan menggigil kaki tangannya sehinggalah selesai segala urusan. Mayat telah dibungkus dan diletakkan semula ke dalam peti mayat untuk tuntutan dari waris. Tiba-tiba, telinga Fikri mendengar seperti ada orang ketuk dari dalam peti tersebut. Fikri memandang Akram untuk melihat adakah Akram juga mendengar ketukan itu. Namun hanya dia seorang saja yang mendengar di kala itu. Fikri tidak mengendahkannya dan meneruskan segala kerjanya. Selesai segala tugasannya, dia dengan Akram bersiap-siap untuk keluar dari bilik tersebut. Tiba-tiba, Fikri merasakan ada satu hembusan di telinga kirinya. Berulang kali hembusan angin tu lalu di telinganya membuatkan bulu tengkuknya meremang serta-merta. Selesai semua urusan di bilik mayat, waktu di pejabat, Fikri menceritakan segalanya yang terjadi padanya sebentar tadi. Semakin meremang dan seram sejuk Fikri dibuatnya. Habis saja bercerita, Fikri dan Akram keluar dari pejabat untuk pulang. Sewaktu mereka hendak lalu di depan bilik mayat, sekali lagi telinga kiri Fikri seperti ditiup orang. Kemudian Fikri ternampak ada satu kelibat melintas di depan pintu bilik mayat. Terperanjat Fikri jadinya. Laju kakinya melangkah mendapatkan Akram yang berada di depannya. Kau relax lah Fik. Aku pun nampak apa yang kau nampak tadi, kata Akram yang sudah tahu apa yang Fikri lihat sebentar tadi. Sambil-sambil itu kita zikir Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita zikirlah Fik. Semoga benda tu tak ikut kita balik malam ni. Sambung Akram lagi. Fikri hanya mendiamkan dirinya saja. Sampai saja di kawasan motosikal,
Fikri terus menghidupkan enjin motornya dan terus pulang ke rumah. Sewaktu dalam perjalanan, Fikri merasakan benda yang berada di bilik mayat tadi telah mengikutnya sehingga ke rumah. Fikri cuba bertenang dan mula bersikir. Tiba saja di rumah, Fikri terus mencuci kaki tangan dan muka serta mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum kakinya melangkah masuk ke dalam rumah. Dan pada malam itu, tiada sebarang gangguan yang terjadi kepada Fikri. Fikri berfikiran positif. Andai benar yang mengikutnya itu adalah roh arwah pakcik tua tadi, mungkin pakcik tua tu ingin berterima kasih kepadanya kerana sudah membantunya sebentar tadi. Benar kata orang, hanya insan terpilih sepertinya sahaja seringkali mengalami kejadian seperti ini. Sekian daripada Ain Najwa. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.